Hi everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azlin and I'm your head coach dalam portal semanglegal.com. Portal semanglegal.com ni adalah satu portal yang berkongsi tentang pengetahuan undang-undang untuk kejayaan perniagaan. So hari ni saya nak share tentang proceeding tuntutan mahkamah. So it's very interesting topic actually sebab saya tahu ramai di luar sana kan kalau dapat surat saman tu memang tak buat apa-apa lah kan sebab tak tahu apa nak buat. Jadi kan hari ni kita share sikit tentang macam mana kita nak menangani tindakan ataupun tuntutan mahkamah kalau kita terima lah. Ya kan, but it's always a good knowledge for us to know sebab yalah kadang-kadang di sekitar kita pun family kawan-kawan kan ada yang dah kena saman sebab tak bayar credit card ke tak bayar pinjaman ke, jadi it's good that we know this part of the process so that kita tahu macam mana nak buat. So proceeding tuntutan mahkamah ni untuk topik ni kita bercerita tentang tindakan civil lah ya, bukan tindakan jenayah. Kan setengah orang tak tahu pun ada perbezaan antara tindakan civil dan tindakan jenayah. Jadi kadang-kadang kan bila bank saman dia sebab tak bayar hutang, dia takut nak pergi ke mahkamah sebab takut kena gari masuk jail. Jadi kalau yang kena gari masuk jail tu kalau kita dah buat apa-apa tindakan jenayah. Kalau setakat kita tak bayar loan, kan kita melanggar kontrak, semua tu, itu adalah satu tindakan civil. Dan the worst that can happen to you is that you have to pay back lah. The money kan maknanya kan the remedy untuk tindakan-tindakan civil ni adalah pembayaran dalam bentuk wang kan bukan sentence to jail. So itu kita kena faham. Kadang-kadang kita kan tak because kita punya knowledge tu kan tak ada kan, kita pun tak ada confident, jadi kita akan buat benda-benda yang kita tak sepatutnya buat lah, right? So dalam video ni kita bercerita tentang tindakan civil. So kalau lah untuk senang kita nak saya nak jelaskan, kita, just say that bank nak saman kita lah ya, kan bank saman kita sebab kita tak bayar hutang pinjaman perumahan kita lah, ya kan, supaya saya senang nak jelaskan dan anda pun senang sikit dan nak faham. Jadi kalau kita tak bayar satu pinjaman kepada bank, right, of course kan kita akan tahu yang lama kelamaan kita akan kena saman kan sebab kita dah lama tak bayar kan ansuran pinjaman tu. Alright, so kalau kita dah lama tak bayar kan dan bila bank call kan kita tak jawab telefon, so kita pun tahulah kan akan satu hari akan datang kan di mana kan bank akan menghantar kita satu surat tuntutan, letter of demand. Okey, itu adalah permulaan di mana kita tahu yang ada orang nak saman kita. Sebelum tu mungkin bank call kan, bank hantar surat tu kita dah tak layan bank tu kan. So the first point yang kita tahu yang bank akan saman kita is bila kita terima letter of demand tu, surat tuntutan. Surat tuntutan ni kan selalunya dikeluarkan oleh peguam bank. Bank akan lantik peguam, akan tulis satu letter of demand kepada kita, dan dia akan minta kita menjelaskan bayaran yang tertunggak tu dalam masa 7 hari. Okey, so bila kita terima surat ni, kan kita kena baca betul-betul, betul ke kita ada hutang tu? Betul ke dah kita ada bayaran yang tertunggak tu? Kadang-kadang ada error dalam banking system pun ada kesilapan. Kadang-kadang bukan kita punya loan. Bukan kita punya loan dan kita kan dah bayar sebenarnya tapi bank kata ada bayaran yang tertunggak. Right. Jadi kita kena baca betul-betul. Fakta tu yang dimasukkan dalam letter of demand tu yang dituntut daripada kita tu betul ke tidak? Betul ke kita ada loan tu dan betul ke kena ada tunggakan sebanyak tu? Sebab kalau kita biarkan aja dan itu bukan loan kita, nanti macam-macam akan terjadi pada kita sebab bank pun tak tahu yang sebenarnya itu bukan pinjaman kita, bukan kita yang perlu bayar. So baca betul-betul kan letter of demand ni kan, dan tengok fakta tu betul ke yang itu adalah kan pinjaman kita dan memang betul kita dah tertunggakkan dah berapa lama tak membayar ansurannya. Dan bila kita terima surat tuntutan tu, do something about it. Sebenarnya it is at this stage that you can do something about it
untuk stopkan perkara ni daripada berterusan. Kebanyakan orang bila dia terima surat tuntutan ni, dia tak tahu apa nak buat sebab dia tak ada knowledge about it. Dia takut. Dia terima surat tu, dia takut sebab dia tak ada duit nak bayar. Right, dia tak ada duit nak bayar, jadi dia takut nak pergi nak buat apa-apalah. So dia simpan bawah bantal and forget about it and hope that the matter will go away. Tapi perkara tak, it won't go away because bank akan teruskan nanti dengan step seterusnya, iaitu mengeluarkan saman. Jadi adalah amat penting bila kita terima surat tuntutan tu, kan kita tengok, okey kan bank kata kita kena hutang 10,000. Okey, dan bank bagi kita 7 hari untuk menyelesaikannya. Itu memang standard lah. Dalam hujung surat tuntutan tu dia akan kata, jika anda tidak menyelesaikan tuntutan ini dalam masa 7 hari, dan bank akan meneruskan tindakan dengan tindakan mahkamah. Alright. Tapi bila pun kita terima surat tu dan kita dah baca betul-betul dan memang adalah satu hutang lah daripada kita kepada bank, the best thing to do is to see the bank. Alright, bukan jumpa lawyer yang tulis surat tu pun, jumpa bank, sebab at the end of the day bank yang akan decide alright apa nak buat dengan kita lah. Right, so the best thing is to go to see the bank and discuss dengan the bank. Kalau kita tak ada duit 10,000 tu nak bayar, kita boleh proposekan kepada bank nak bayar ansuran ke, ataupun nak start bayar kemudian ke, atau apa-apa pun. Bila kita pergi berjumpa dengan bank tu pun akan suka dengan keadaan tu, sebab yang dia tak suka kalau kita menghilangkan diri. Kita kan tak jawab, menghilangkan diri, itu yang dia akan teruskan dengan saman tu. Tapi kalau kita dah pergi ke bank dan cuba untuk mencadangkan macam mana nak bayarkan tuntutan ni, selalunya kan bank akan memberhentikan tindakan tu at that stage. So kalau diberhentikan tindakan tu, you don't have to worry about anything anymore. So kalau kita mendiamkan diri, kita terima surat tuntutan tu dan macam-macam alasan lah, kan tak ada duit lah nak bayar, lepas tu ataupun tak tahu apa nak buat, ataupun 7 hari yang diberikan tu dah lapse, so macam-macam alasan kan, so kita tak buat apa-apa. Langkah seterusnya is that kita akan terima satu surat saman. Alright, kita akan terima satu saman, dan bila kita terima saman tu, kita pun akan tahu itu saman lah, sebab rupanya pun bukan macam surat biasa. Dia saman ni kan dekat atas tu ada dituliskan mahkamah, di mana bank dah filekan satu tuntutan terhadap kita kan. Memang kalau kita baca kita akan tahu itu satu saman kalau kita baca betul-betul. Nanti untuk kalau nak tahu dengan lebih lanjut, di dalam segmen ahli portal sembanglegal.com ni, saya akan sharekan sampel saman kan, dan sampel penghakiman semua kan dengan ahli-ahli portal sembanglegal.com nanti. So bila kita terima saman tu, kita akan tahu di atasnya tu akan tulis di mana mahkamah tu. File ni case ni difilekan di mahkamah mana. Jadi mahkamah mana yang difilekan tu terpulang kepada jumlah tuntutan. Kalau jumlah tuntutan tu kan kurang daripada 100,000, dia akan difilekan di mahkamah magistrate. Kalau di antara 100,001 ribu sehingga 1 juta, dia akan difilekan ke mahkamah session dan seterusnya di mahkamah tinggi. So itu yang membezakan antara mahkamah-mahkamah ini. So kalau hutang kita kan is less than 100,000, so dia akan difilekan di mahkamah magistrate, katalah mahkamah magistrate Kuala Lumpur, dan dia akan tulis di situ yang anda anda perlu hadir di mahkamah magistrate Kuala Lumpur pada sekian-sekian kan, jam 9 pagi. Right. So bila kita terima saman tu, kita kena pergi pada tarikh sebutan yang dicatatkan dalam saman tu. Ramai orang kan, satu dia dah mendiamkan diri bila terima surat tuntutan. Lepas tu terima surat saman, dia mendiamkan diri lagi sebab dia takut sebenarnya. Dia tak tahu apa nak buat kan, so dia takut, so dia tak pergi ke tarikh sebutan tu. Itu adalah very very dangerous and you cannot do that.
Sebab kalau kita tak pergi ke mahkamah pada tarikh sebutan tu, nanti kan satu penghakiman akan dijatuhkan ke atas kita sebab kita tak hadir. Bukan sebab kita hutang pun, sebab kita tak hadir. Yang dinamakan penghakiman ingkar. So maksudnya kalau kan tuntutan tu 50,000, tapi sebenarnya kan kita tak hutang pun 50,000 tu ataupun kita hutang kurang daripada tu. Tapi kita tak hadir di mahkamah pada tarikh sebutan dalam saman tu, pada hari tu nanti mahkamah akan jatuhkan penghukuman yang kita hutang 50,000 tu. Sebab kita tak hadir. So jangan benarkan ini berlaku. So bila kita dapat tarikh sebutan tu yang tercatat dalam saman tu, kita kena pergi mahkamah pada hari tu. Right. Kalau kita ada lawyer, kita boleh suruh lawyer kita pergi. Kalau tak, kita boleh pergi sendiri. Lepas tu kalau kita rasa kita nak membela, kita ada kan pembelaan terhadap tuntutan ni, kita just cakap pada mahkamah yang kita nak memfailkan penyata pembelaan. Semua orang berhak untuk membela diri dia. Kan, because ini masih lagi dalam stage tuntutan. Orang boleh tuntut daripada kita apa-apa, tapi kita ada hak untuk membela diri kita. So kita just cakap pada mahkamah yang kita nak memfailkan penyata pembelaan, dan mahkamah akan bagi kita satu tarikh yang lain, mungkin 2 minggu, 3 minggu lepas tu untuk memfailkan penyata pembelaan. So lepas kita filekan penyata pembelaan, mahkamah akan memberikan satu tarikh bicara. Okey, so dalam perbicaraan tu nanti kita boleh bawa saksi kita boleh bawa dokumen kita untuk membuktikan lah yang kita tak hutang tu kan, dan at the end of the hearing, dan mahkamah akan memutuskan sama ada kan kita hutang tu dah dibuktikan atau tidak lah. Right, so kalau dibuktikan yang kita memang berhutang that much, then penghakiman akan dikeluarkan dan kita perlu membayar jumlah tu. So kalau kita kan tak buat apa-apa daripada mula, kalau letter of demand kita tak jawab, lepas tu saman kita tak pergi ke tarikh sebutan tu, maknanya at that stage already penghakiman dah boleh dijatuhkan. Kalau di other way, kita pergi ke tarikh sebutan tu, lepas tu kita filekan penyata pembelaan, itu memberi kita lebih masa untuk membayar hutang tu. Katalah for example kan kita dah filekan penyata pembelaan, lepas tu mahkamah bagi kita satu tarikh bicara 6 bulan lepas tu. Sebab proses mahkamah ni pun dia punya tempoh tu bukan cepat sangat lah. So katalah 6 bulan dia bagi untuk tarikh bicara kes kita. Dalam masa 6 bulan tu kita ada peluang untuk settlekan hutang ni kan. Kalau kita dah settlekan hutang ni, bicara pun nanti akan takkan terjadi sebab kita dah settlekan hutang. So memberi kita lebih masa, lebih peluang untuk menjelaskan hutang tuntutan ni. Kalau for example you leave it like that, then tak pergi ke tarikh sebutan, penghakiman dah dijatuhkan, dan lepas tu bank boleh membuat proses yang dinamakan pelaksanaan execution of penghakiman tu. Kalau orang selalu katakan, kalau dia kata kan saya dah jadi bankrupt tapi saya tak terima apa-apa pun, tiba-tiba dah jadi bankrupt. Itu kan maknanya dah bagi address yang salah ke apa kan, notis kebankruptan sudah pergi ke tempat lain. Mungkin kan, tapi itu salah kita lah sebab kita tak bagi address yang last known address kita. So macam kebankruptan hanya boleh berlaku selepas penghakiman dijatuhkan. Jadi kalau kita tak pergi mahkamah tadi pada tarikh sebutan tu, lepas tu penghakiman dah dijatuhkan, dah dikeluarkan oleh mahkamah, lepas tu bank boleh proceed untuk kebankruptan, untuk buat tindakan kebankruptan terhadap kita. So kita jangan benarkan itu berlaku. Right, jangan benarkan penghakiman dijatuhkan terhadap kita, because itu adalah macam confirm yang kita dah hutang. Sebelum tu tak confirm lagi. Sebelum tu kalau orang saman kita, orang menuntut apa pun, itu masih lagi dalam stage orang menuntut daripada kita, belum confirm yang kita hutang kan. Dan hutang tu akan hanya confirm kalau penghakiman dijatuhkan oleh mahkamah.
So make sure that that doesn't happen, kena apa ni to you. So bila terima letter of demand tu, do something about it. Alright, then kalau terima saman pula, appear in court pada tarikh yang disebutkan tu. Alright, then kalau ada perbicaraan ke apa, take note of all these dates. Alright, supaya kan kita tak ada dalam situasi di mana kan penghakiman dijatuhkan, lepas tu kan kalau hutang kita lebih daripada 50,000, then kita boleh dijadikan muflis ataupun bankrupt. So itu saja saya nak berkongsi pada kali ini. So kalau nak tahu dengan lebih spesifik tentang topik ni, daftarlah sebagai ahli portal semanglegal.com, dan supaya kita dapat mengupas dengan lebih lanjut tentang topik ni dan topik-topik yang lain. So war-warkan juga kepada rakan-rakan usahawan yang lain tentang portal semanglegal.com supaya kita dapat sama-sama kan meningkatkan pengetahuan undang-undang dan membina komuniti usahawan celik undang-undang, insya-Allah. So see you again the next time. Bye.